Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulillah huzwadi qalat bilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul hamdu wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan izin dan kurnianya dapat kita teruskan sikit perkongsian pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, yang saya hormati lagi saya kasihi pengurusi Barisan Jawatan Kuasa, yang saya hormati lagi saya muliakan tuan-tuan guru, ustaz-ustaz Barisan Asatizah, yang bagi Datuk Datin, tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian. Baik, sihat ke semua tuan? Alhamdulillah. Datuk Bakar tak ada hari ni. Sebab Datuk Bakar kalau dia ada mesti dia akan ambil gambar untuk masuk dalam grup. Yang saya perhatikan tuan ni. Baik tuan-tuan baru-baru ni tuan-tuan ni kita dapat yang kerajaan bagi tu duit apa? Yang dalam IC tu duit Sarah betul ke? Yang dapat, yang boleh tebus tu, yang beli barang dapur tu Sarah kan? Betul, Sarah. Silap confuse kan? Mungkin ada yang tak habis lagi kot. Baik tuan-tuan ni, saya sikit tuan-tuan ni, dia ada kaitan sikit lah dengan tajuk yang saya nak bincang hari ni lah. Macam ni tuan-tuan ni, saya ada satu minum dengan satu sahabat. Dia ni bawa pilot lah tuan-tuan ni. Dah lama sahabat dia dan saya kenal anak dia. Anak ni tuan-tuan dah habis universiti dan saya kenal lama tuan-tuan ni. Kawan lama saya lah tuan-tuan ni. Dia duduk di Ceras. Baik tuan-tuan ni. Dan saya kenal anak dia tu tuan-tuan ni sekarang dah bekerja. Jadi masa saya minum dengan dia tuan-tuan ni, terkeluarlah sikit Haji tu berkaitan bab Sarah tu. Dia ni tuan-tuan bukan orang senang sangat tuan-tuan ni. Bukan orang senang. Anak tu tuan-tuan belajar dekat universiti dan dah bekerja. Dan saya tuan-tuan dengan wife tuan-tuan, dengan Ilman tu duduk sekali, duduk 3 orang, dan dia dengan anak dia dengan wife ni. Tak apalah, minum depan tu. Kebetulan tuan-tuan ni, dia cerita dia bagi tahu dekat anak dia. Ni bukan nama sebenar tuan-tuan ni. Nama dia Man lah, saya kata Man. Macam ni lah Man, duit Sarah ni nanti dia kata bolehlah tolong ayah sikit beli barang dapur sikit-sikit. Ayat dia macam tu tuan-tuan. Apa dia respon tuan-tuan? Apa dia respon kat ayah dia? Mana boleh, aku pun nak pakai duit juga. Oi tuan-tuan, dia boleh tinggi suara tuan-tuan ni depan ayah tu, merah muka tuan-tuan. Ayah tu sebut kataan tu tuan-tuan. Apa nilai sangat tuan-tuan dengan RM100. Budak tu tuan-tuan bukan belantak belajar tuan-tuan, tapi belajar tinggi tuan-tuan. Tapi dia boleh sebut macam tu tuan-tuan. Ayah ni tuan-tuan paling muka sekat dengan kita tuan-tuan. Nak sebut tu tuan-tuan, saya ulang sekali ayat tu tuan-tuan. Mengenang telinga saya tuan-tuan sebut. Mana boleh, aku pun nak pakai dia juga. Saya kalau ingat kalau anak aku, geram juga dia. Tapi sebab juga tuan-tuan ni, kita ni tuan-tuan, apa batas tuan-tuan dengan mak ayah ni tuan-tuan? Pun tak boleh tuan-tuan. Tambah nak bercakap dalam keadaan macam tu. Saya Allah tuan-tuan ni. Ini yang kenapa tuan-tuan ni, kalau kita faham tuan-tuan ni, orang yang bertakwa ni, dia takkan buat macam tu tuan-tuan. Kalau orang yang faham tuan-tuan dengan agama tuan-tuan ni, itu dalam tuan-tuan, kata Imam Nawawi ni tuan-tuan, mak ayah ni tuan-tuan, dia bolehkan minta dengan anak ni tuan-tuan ni. Kalaulah sehingga dia tidak berlaku zalim atau membebankan anak, boleh tuan-tuan. Sebab mak dengan ayah umur tu, sebab dia yang melahirkan tu. Tapi kalau dah boleh bercakap tu dengan ayah tu tuan-tuan, apa sangat tuan-tuan nilai RM100 tu? Bukan beli arang solek pun. Setakat barang sara tu tuan-tuan, beli keperluan asas je. Budak tu budak lelaki tuan-tuan, budak remaja. Dia nak beli beras ke? Duduk pun dengan mak ayah. Tapi dia boleh bercakap macam tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik ni tuan-tuan, hari ni saya nak bincang sikit tuan-tuan ni. Kalau orang yang bertakwa ni tuan-tuan ni, dia takkan buat perkara macam ni.
Apa maksud takwa, tuan-tuan? Selalu kita kata dak hati berjemaah. Baru-baru ni tuan-tuan, pengurusi kita dak sebut ittaqullah, ittaqullah, dak sebut dalam khutbah Jumaat. Dia adalah salah satu rukun, tuan-tuan, dalam kita sebut bab bertakwalah kepada Allah. Apa maksud takwa, tuan-tuan? Saya nak bincang tajuk takwa je hari ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, takwa, Tuan Kaji Khairul, takwa ialah takut bini tua. Salah. Saya gurau, tuan-tuan. Tuan-tuan, takwa ni, tuan-tuan, berasal dari perkataan wiqayah yang bererti menjaga, memelihara atau melindungi daripada sesuatu yang ditakuti. Istilah syarak, tuan-tuan, takwa ialah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan penuh ketaatan dengan rasa takut dan harap kepadanya. Apa yang kita boleh ringkas sikit, tuan-tuan, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang dengan penuh ketaatan dan takut dan harap kita kepada Allah. Ulang, tuan-tuan, apa maksud takwa? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang larang dengan penuh ketaatan dan rasa takut dan patuh kita kepada Allah. Senang kata dalam masa mudah, tuan-tuan, buatlah apa yang Allah suruh dan tinggallah apa yang Allah larang. Itulah selalu, tuan-tuan, khutbah Jumaat sampaikan ittaqullah, ittaqullah kepada kita, tuan-tuan. Kenapa penting, tuan-tuan, ni takwa ni, tuan-tuan, sampai benda tu jadi rukun dan selalu disebut dalam khutbah Jumaat, tuan-tuan, bertakwa, tuan-tuan. Itu ni, tuan-tuan, kata Imam Tawawi disebut, takwa ialah menjadikan antara diri kamu dengan azab benteng perlindungan dengan melakukan ketaatan dan menjauhi larangannya. Tuan-tuan, kalau kita tengok zaman sekarang, tuan-tuan, apa perkara yang paling, tuan-tuan, orang Malaysia kita tak buat, tuan-tuan, yang Allah suruh? Paling besar, tuan-tuan, dan menjadi cabaran yang cukup besar pada hari ini. Apa, tuan-tuan? Solat, tuan-tuan. Itu kajian yang dibuat, tuan-tuan, hampir 80 ke 55% orang Islam kita di Malaysia, tuan-tuan, tak solat 5 waktu. Tuan-tuan, ramai, tuan. Ini yang kita takut, tuan-tuan, perkara asas, perkara yang utama yang Allah akan tanya, tuan-tuan, bab adalah bab solat dahulu. Ini, tuan-tuan, Allahu Akbar. Itu kata guru saya, tuan-tuan, kalau Dr. Mus kan, ada anak nak kahwin kan, dia kata kalau kita nak tengok, tuan-tuan, nak benarkan anak kita berkahwin, anak kita ni sampai tahap matang, dia kata, mana ukuran dia, tuan? Yang boleh kita benarkan dah, kalau kita nak bagi dia kahwin pun boleh sangat lah. Apa dia, tuan? Semayang dia. Tuan-tuan, kalau anak kita umur 10 tahun ke atas, kalau kita boleh semayang, tuan-tuan, tanpa kita gerak, tanpa kita suruh. Saya tak bimbang sangat hari kerja ataupun hari sekolah, tuan. Cuba tengok hari cuti. Kalau dia boleh semayang ni, tuan-tuan, tanpa kita gerak, tanpa, tuan-tuan, ni kita suruh, yang ni kita berjaya, tuan. Saya angkat 2 tangan, tuan-tuan. Tuan-tuan berjaya didik anak. Sebab pada saya, tuan-tuan, ini ukuran yang sangat besar, tuan-tuan. Orang yang jaga solat ni, tuan-tuan, Allah dah sebut dah. Fahsya'i wal munkar ni Allah dah sebut, tuan-tuan. Tapi kalau dia tak selesai bab ni, hati-hati, tuan. Kita masih belum berjaya, tuan. Anak ni, tuan-tuan, kata guru saya, kita tak boleh lepas lagi. Termasuklah dengan anak saya, tuan-tuan. Bukan semua, tuan-tuan. Ilman ni, tuan-tuan, dah 10 tahun. Hari cuti boleh. Tapi hari cuti, kena angkat, kena suruh, tuan-tuan. Kena buat, tuan-tuan. Kalau tidak, tuan-tuan, risau kita. Dan satu dalil, tuan-tuan, dalil hadis dalam ayat Al-Quran berkaitan tentang takwa ni, tuan-tuan, selalu kita baca, tuan-tuan. Kita tengok dekat kedai makan, selalu kita baca apa dia? Ayat 1000 lunar. Surah At-Talaq ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim, hingga akhir ayat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan memberi jalannya keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan, menerangkan ayat Al-Talaq surah 65 ni, tuan-tuan. Apa dia, tuan-tuan? Pertama, tuan-tuan, pertama dan surah At-Taqwa ni dia kata apa itu takwa tadi, tuan? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Dalam ayat ni, tuan-tuan, apa ganjaran yang Allah bagi kepada orang yang bertakwa ni, tuan? Pertama, jalan keluar daripada segala masalah dan kesulitan. Yang kedua, Allah akan bagi rezeki jalan yang tidak disangka-sangka. Ni, tuan-tuan,
Orang yang buat perkara yang Allah suruh ni tuan-tuan, dua Allah ganjarkan. Saya ulang tuan-tuan, pertama, Allah akan bagi jalan keluar daripada masalah kesepitan dan sebagainya. Yang kedua, Allah akan rezekikan dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Saya tuan-tuan, di zaman saya buat master dulu, kaji Islam kat UK, saya pergi satu pondok. Saya ingat tuan-tuan kenal tu, Syekh Zainul Syekh Nazrul. Kenal tuan-tuan ni? Dekat Kedah, dia dekat Kuala Nerang. Masa dia punya beritahu tuan-tuan, saya teringat je ayat dia sebut tuan-tuan. Dia cerita tuan-tuan ni, kalau di Kedah ada satu ulama besar tuan-tuan ni, orang panggil Pak Sumit. Saya ingat Bilal kita dulu pernah buat satu rombongan pergi rumah Pak Sumit. Dan saya tak sempat pergi tuan-tuan, zaman PKP saya pernah nak masuk sekali tuan-tuan, masa tu memang dah tak boleh masuk rumah. Tak apalah tuan-tuan, kalau Allah rezekikan tu alhamdulillah. Saya ingat sahabat kita daripada surau ni pernah pergi 4-5 orang. Saya ingat dengan Tuan Haji Ma'in, Bilal Syarin pernah pergi jumpa dengan Pak Sumit. Tuan-tuan, Syekh Nazrul kata apa tuan-tuan ni? Masa dia pergi berjumpa dengan Pak Sumit ni tuan-tuan ni, ada satu orang sekumpulan yang minta doa, supaya dia minta doa kepada Pak Sumit ni tuan-tuan. Doa ni apa tuan-tuan ni? Bagi minta sikit doa dan amalan untuk murah rezeki. Itu yang diminta. Tuan-tuan, apa Pak Sumit jawab tuan-tuan ni? Dia baca ayat ni. Wa may yattaqillah ni tuan-tuan, surah At-Talaq ni tuan. Kau nak murah rezeki ni tuan-tuan, kau nak keluar daripada masalah hidup ni, kau selesai dengan Allah dulu. Asasnya ni tuan-tuan, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Yang ni dulu syarat asas dia tuan. Barulah tuan-tuan Allah akan tengok kita dan Allah akan bantu kita dan sebagainya. Itu dalam satu hadis tuan-tuan, saya baca surah Tirmizi tuan-tuan. Nabi sebut, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, nescaya ia akan menghapuskan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tuan-tuan, kalau kita sebut tuan-tuan ni, bab takwa ni dia tidak lari daripada rukun iman kita. Ni keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah ni tuan-tuan, kita tak lari. Itu kalaulah tuan-tuan ni zaman kita belajar dulu tuan-tuan, bab akidah ni, bab sifat 20 ni. Kalau betul kita kenal Allah ni tuan-tuan, saya tak nampak tuan-tuan kita berani buat apa yang Allah larang. Kita mesti patuh dengan apa yang Allah. Dalam rukun iman kita tuan-tuan, pertama tu beriman kepada Allah pun tuan-tuan. Kalau betul iktikad kita, kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah ni tuan, Allah segala-galanya, Allah perhatikan kita dan Allah segala-galanya, tak berani tuan-tuan kita buat perkara yang tak baik. Yang seterusnya tuan-tuan, dalam rukun iman ni tuan-tuan, kita beriman dengan hari akhirat. Betul? Rukun iman kita yang kelima. Tuan-tuan, kalau kita yakin tuan-tuan, kita beriman betul dengan hari akhirat ni, bab akidah ni tuan-tuan, kita kenal Allah ni, kita tak berani tuan-tuan buat perkara tak baik ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita beriman dengan hari akhirat ni tuan, semua kita akan dipertanggungjawabkan. Kita akan di-accountability-kan. Kita akan dipertanggungjawabkan tuan-tuan dengan sebelah zarah pun apa yang kita buat dalam kehidupan dunia. Wa ima baik, wa ima buruk sekalipun. Ini pentingnya tuan-tuan ni. Kalau ada tuan-tuan ketakwaan, keimanan kita betul-betul solid kepada Allah ni, tak berani tuan-tuan kita nak buat perkara tak baik ni. Sebab kita tahu tuan-tuan, Allah sentiasa memerhatikan kita, Allah sentiasa tengok kita dan sebagainya. Saya baru-baru ni tuan-tuan, saya tengok ada satu video pendek, saya tak sebut kat sini tuan-tuan. Video pendek tuan-tuan ni, tuan-tuan perasan tak orang bawa Grab? Tuan-tuan, video ni dah viral tapi bukan baru, lama dah lah. Ada satu pemuda tuan-tuan ni, dia semayang tepi jalan, pakai baju warna orange, warna merah tu. Dia semayang tepi jalan. Masa tu tuan-tuan, dia nak semayang maghrib, dia dah nak masuk masa dia nak semayang maghrib dah. Masa tu apabila ditanya kepada orang pemuda ini tuan, kenapa kamu semayang tepi jalan ni? Dia kata apa tuan ni? Dia kata waktu maghrib dah nak masuk, aku takut terlepas waktu. Tapi dia kata aku takut dengan Allah, dia kata, kalau aku tak dapat tunaikan solat asar ni tuan-tuan, sebab waktu terhabis tu aku semayang tepi jalan. Oi tuan-tuan, kalau kita dapat anak macam ni tuan-tuan, kalau dia punya faham tu tuan-tuan sampai macam tu, sampai dia boleh jaga solat sampai begitu tuan-tuan sampai semayang boleh tepi jalan macam tu, yang ni tuan-tuan, kalau kita dapat anak macam ni tuan-tuan, alhamdulillah, syukur sangat tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan, dia pandai jaga diri. Macam saya sebut awal tadi. Apa kesan tuan-tuan kalau kita tidak bertakwa kepada Allah?
Pertama tuan-tuan, saya ringkas-ringkaskan sikit tuan-tuan ni, masa terhad. Pertama tuan-tuan, orang yang tidak bertakwa, orang yang buat apa yang tidak buat apa yang Allah larang, buat apa yang orang buat apa yang Allah suruh ni tuan-tuan, apa dia? Pertama tuan-tuan, orang yang tak bertakwa ni tuan-tuan, dia akan mengalami kekosongan jiwa dan tekanan emosi. Itu dalam surah At-Taha disebut, barang siapa berpaling daripada peringatanku, bagi kehidupannya yang sempit. Orang yang paling dengan Allah ni tuan-tuan, jiwa dia dan emosi dia tuan-tuan, dia akan sempit tuan-tuan ni, dia akan kosong. Itu kalau kita tengok tuan-tuan surah Qarun, selalu kita tengok kan cerita bab Qarun ni tuan-tuan, Allah bagi kaya lah, kaya. Tuan-tuan, Qarun ni tuan-tuan ni sampai dia kata dalam surah Al-Qasas dia sebut, sesungguhnya aku diberi kekayaan ini kerana kepandaianku yang ada padaku. Sombongnya tuan-tuan Qarun itu. Dia tuan-tuan, Allah bagi dia kaya, tetapi jiwa dan dia punya emosi dia kosong. Dan kita tengok tuan-tuan ni, bagaimana tuan-tuan ni, Qarun ini yang Allah kurniakan dia, Allah bagi dia harta, tetapi hak mati dia macam mana tuan? Itu pun tuan tahu macam mana matinya seorang yang Qarun. Kaya saja tuan-tuan, tetapi ketakwaan, keimanan tidak kepada Allah, dia akan jadi sombong. Dia akan jadi tuan-tuan, inilah yang selalu kita dengar cerita Qarun ini. Tuan-tuan, kaya bukan ukur tuan-tuan ni yang Allah sayang kepada kita. Kalau Allah sayang kita bagi harta tuan-tuan, berapa banyak non-Muslim Allah bagi kaya, Qarun Allah bagi kaya. Baik tuan-tuan, yang kedua, apa kesan daripada kalau kita tak bertakwa ni tuan-tuan? Yang kedua, mudah terjebak dalam maksiat dan nafsu. Itu dalam surah hadis riwayat Imam Nawawi disebut tuan-tuan ni, Nabi sebut tidak beriman seorang itu sehingga nafsunya mengikut apa yang aku bawa. Ingat tak tuan-tuan kisah daripada tafsir Ibn Katsir tuan-tuan, kisah Barshisha. Dan selalu kita dengar cerita Barshisha ni tuan-tuan ni, bagaimana seorang ahli ibadah Bani Israel yang dia ni tuan-tuan seorang yang kuat ibadat dia, tetapi tuan-tuan asalnya tuan-tuan, saya ringkaskan cerita ini, dia menjaga seorang yang wanita yang sakit, akhirnya tuan-tuan dia berzina dengan perempuan tu, dan untuk tutup air perempuan tu tuan-tuan, dia bunuh perempuan itu sehingga digoda oleh syaitan tuan-tuan, lalu dia sujud kepada syaitan dan akhirnya mati dalam keadaan kufur. Ini ni tuan-tuan, apabila orang yang tidak ada ketakutan tuan-tuan, orang tidak ada keimanan kepada Allah, dia tak takut tuan-tuan, dia nak buat maksiat dan perkara yang bukan-bukan. Tetapi orang yang ada takwa ni tuan-tuan, dia tak berani. Ini tuan-tuan, kalau kita tengok kisah Barshisha ini tuan-tuan, kuat tak ibadat? Kuat. Tapi apa ending dia? Mati dalam keadaan kufur. Itu kan kita belajar dulu satu hadis tuan-tuan, bagaimana Nabi sebut, orang yang berilmu dia kata, dengan aku seperti aku yang paling tinggi dan orang yang paling bawah. Maksudnya tuan-tuan, itu darjat orang yang berilmu. Kenapa tuan-tuan kita penting? Kan kita belajar dulu sikit tuan-tuan, saya kongsi ada satu hadis. Kita ni tuan-tuan, ilmu tu penting, ibadah tu penting tak? Penting. Kita nak juga tuan-tuan, dia ada ilmu, dia buat ibadah. Yang tu pun penting, sebab dia buat satu ibadah, dia faham apa yang dia buat. Tapi kita tak nak juga tuan-tuan, dia ada buat ibadah saja, dia tak ada ilmu, kita tak mau juga. Ini yang kisah Barshisha. Buat ibadah, tapi dia tak ada ilmu, dia tidak ada ketakuan tuan-tuan, dia tak ada ilmu ni, sebagai bab akidah ni tuan-tuan, dia tak belajar. Ini yang kita bimbang. Yang kita nak tuan-tuan, apa tuan-tuan Islam kita? Kita buat ibadah dengan ada ilmu. Kita ada ilmu tuan-tuan, kita buat perkara bedah. Ada setengah orang tuan-tuan ada ilmu, dia tak buat ibadah pun kita tak nak juga. Dia tahu tuan-tuan benda tu satu benda yang baik, tapi dia tak buat. Ada ilmu saja tuan-tuan, tapi tak guna. So kita tak nak tuan-tuan, itu al-ilmu kalau berilmu tidak amal tuan-tuan seperti pokok yang tak berbuah. Kan satu kita baca tuan-tuan kan kita ada 10 ekar apa? Kelapa sawit tuan-tuan, tapi tak berbuah. Tak guna tuan-tuan. Dia tidak mendatangkan hasil kepada kita. Ada ilmu tuan-tuan, tapi amal pun kita tak mau. Itu yang jadi pada Barshisha. Yang ketiga tuan-tuan, dia memberi keruntuhan akhlak dan sosial. Apabila orang yang tidak ada takwa ni tuan-tuan, dia akan buatkan akhlak dan sosial ni akan runtuh. Ni yang saya sebut tadi tuan-tuan, kisah tadi. Tuan-tuan, bayangkanlah tuan-tuan, bagaimana seorang anak tuan-tuan boleh sound ayah macam tu, sebab dia tak ada takwa. Ini tuan-tuan, kalau kita tengok kajian yang dia buat laporan tuan-tuan daripada 3,000 kes jenayah yang dilakukan di sekolah pada tahun 2024 tuan-tuan, hampir 300 kes tuan-tuan pada tahun 2024, termasuklah kes pergaduhan, kes kecurian dan rusuhan dan harta benda.
Ni baru-baru ni kita tengok tuan-tuan, saya tak sebut di Melaka. Kan? Bagaimana satu orang tuan-tuan budak tingkatan 3 yang telah oleh 4 abang seorang ni, senang tuan-tuan, 4 orang lelaki. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan, orang buat perkara maksiat direct tuan-tuan, boleh buat video lagi secara terang-terang. Dia tak takut tuan-tuan. Ni kalau kita tengok ada kes tikaman sampai 200 tikaman yang dia buat dan sebagainya. Ini tuan-tuan yang kita risau. Yang apa yang akan berlaku dan sebagainya. Tu ingat tak tuan-tuan, bahagian dekat universiti yang saya tak sebut mana universiti tuan-tuan ni. Boleh bully kawan tuan-tuan ni dengan 90 tekapan daripada setrika. Mati budak tuan-tuan. Saya pun tak faham tuan-tuan. Kalau tak ada iman pun satu bab lah tuan-tuan. Tapi takkanlah sampai tak ada satu kemanusiaan langsung. Takkan kau tak rasa langsung manusia tu sampai buat macam tu. Saya kadang-kadang ini yang kita risau tuan-tuan, generasi kita akan datang. Tuan-tuan, alam agama tuan-tuan ni, nak sembelih binatang pun tuan-tuan Allah suruh dengan pisau yang tajam. Supaya tuan-tuan ni, sebab apa? Supaya tak menyiksa dia. Tapi tuan-tuan, manusia tu dia boleh bully sampai macam tu. Alhamdulillah. Inilah yang kita takut dan sebagainya. Saya baru-baru ni tuan-tuan ni, ada satu orang tuan-tuan ni, cikgu lah tuan-tuan ni. Tapi bukan cikgu lah tuan-tuan ni, bukan semua cikgu tuan-tuan. Saya ingat mungkin dia seorang tuan-tuan. Sembang tuan-tuan ni, masa tu dekat tempat pejabat tuan-tuan, dia tu cikgu mengajar. Dia kata, Farid, dia kata, aku sekarang dia kata pergi sekolah. Yang penting habis sukatan, habis modul. Yang lain aku tak tahu. Lentaklah apa nak jadi dia kata. Oi tuan-tuan, kalau cikgu ni tuan-tuan boleh fikir tuan-tuan sampai macam tu tuan-tuan. Oi saya risau tuan-tuan zaman sekarang. Kenapa saya pergi tuan-tuan ni? Cikgu ni tuan-tuan, tugas dia apa tuan-tuan? Dia mendidik. Didik ni tuan-tuan, dia ada follow up, follow through. Dia ada guidelines tu. Dia ada follow up kepada budak tu, pastikan dia buat sebagainya. Tapi kalau cikgu tuan-tuan takat syarah, duduk dalam kelas tuan-tuan ni, tu bukan pendidik. Pensyarah boleh lah tuan-tuan, budak besar. Kau nak ikut tak ikut, kau punya masalah. Tapi kalau cikgu berfikir macam tu tuan-tuan, habis anak-anak tuan-tuan. Tu yang saya rasa tuan-tuan risau tuan-tuan tengok anak-anak kita zaman sekarang tuan-tuan. Tu mak ayah tuan-tuan kena ambil tanggungjawab ni balik tuan-tuan. Tak boleh serah pada cikgu 100% tuan-tuan. Kalau tidak, wallahu a'lam. Itu Allah sebut dalam surah Al-Tahrim tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Dan saya kata bukanlah semua cikgu tuan-tuan, mungkin satu tu lah kot. Tapi yang lain tu alhamdulillah baik. Tapi kalau cara fikir cikgu tu macam tu tuan-tuan, setakat nak menghabiskan modul dengan sukatan, wallahu a'lam tuan-tuan. Apa nak jadi tuan-tuan dengan budak ni? Habis tuan-tuan. Kita dah tak ada masa tuan-tuan. Kalau cikgu dekat sekolah pun fikir benda yang macam tu tuan-tuan, wallahu a'lam. Yang keempat tuan-tuan, apa kesan kepada tidak bertakwa ni? Rezeki tersikat dan hidup tidak akan jadi berkat. Itu ni tuan-tuan, saya minta sangat tuan-tuan ni, saya selalu ulang tuan-tuan. Tuan-tuan, anak ni tuan-tuan, kita ni nak jadi orang dua. Satu makan, satu kawan. Makan ni kenapa tuan-tuan? Sebab dia menjadi darah daging. Yang kedua kawan ni tuan-tuan, sebab apa? Tuan-tuan, pengaruh kawan cukup besar dengan anak-anak kita ataupun kita sendiri tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Nabi kata nak tengok satu agama seseorang, tengok dengan siapa dia berkawan. Itu penting sangat tuan-tuan, supaya anak itu tuan-tuan dia akan tu. Itu kalau saya kerja ni tuan-tuan ni, 70% orang yang terlibat dengan dadah tuan-tuan semua pengaruh daripada kawan. Besar tuan-tuan. Itu penting sangat tuan-tuan, bab kawan, bab makan. Saya minta tuan-tuan, saya ingatkan diri saya, tolong tuan-tuan jangan sekali-kali tuan-tuan, saya ulang, jangan sekali-kali tuan-tuan bawa masuk rumah kita perkara yang haram, makanan yang haram dan benda yang kita tak tahu daripada sumber yang mana tuan-tuan. Minta maaf semua, tak jadi orang budak tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan ni? Nabi tuan-tuan pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tuan-tuan. Dia kata, wahai Rasulullah, doakanlah agar aku menjadi orang yang doanya mustajab. Apa Nabi jawab tuan-tuan? Wahai Sa'ad, dia kata, sucikanlah makananmu, pastikan ia halal dan bersih. Nescaya engkau akan menjadi orang doanya mustajab. Tuan-tuan, yang ni cukup penting tuan-tuan, sebab dia dari jadi darah daging kita.
Jangan dah tuan-tuan ni ambil walaupun RM10 tuan-tuan. Saya kalau staff tuan-tuan ni, saya tanya dulu tuan-tuan, kau nak claim overtime tu, kau nak claim TNT perjalanan tu, saya kata tolong ambil hak kau. Jangan ambil hak orang. Jangan tuan-tuan ni ambil perkara yang kita bawa masuk dalam rumah kita, perkara yang haram. Ayah tuan-tuan, anak nak jadi orang. Ingat tak ada satu hadis lain tuan-tuan, bagaimana satu orang yang beradik mampu safir tuan-tuan, dalam keadaan yang kusuk masai, minta dengan Allah, dan satu sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa doa ni tak terima? Macam mana Nabi kata doa nak diterima? Kalau pakaian yang makanan daripada semua pada sumber yang haram. Tuan-tuan jangan tengok tuan-tuan ni. Saya selalu ulang, jangan tengok rezeki ni tuan-tuan bak duit. Banyak tuan-tuan, Allah bagi isteri yang solehah rezeki, Allah bagi kita anak yang baik rezeki tuan-tuan, Allah bagi kawan-kawan yang baik rezeki, Allah mudahkan kita beribadah ni rezeki. Ni yang tuan-tuan datang ni tuan-tuan, Allahu Akbar tuan-tuan, bukan semua datang tuan. Kajian yang dibuat tuan-tuan ni, dibuat tuan-tuan di Malaysia ini, yang datang tuan-tuan ni perumahan, yang datang solat 5 waktu ni tuan-tuan ni, kalau kawasan perumahan 10% je. Taman kita agak-agak sama tuan-tuan. Cuba bilang tuan-tuan ni rumah berapa ratio kita. Kebanyakan tuan-tuan ni 10% je datang. Tu tuan-tuan, kalau Allah jemput kita datang tuan-tuan ni, duduk jemaah, duduk dalam esmo ni tuan-tuan, syukur tuan-tuan. Basikal ni tuan-tuan, dia boleh pusing satu Putrajaya tuan-tuan. 4 km tuan-tuan, 4 jam, 5 jam dia boleh tuan-tuan. Tapi rumah 200 meter tak sampai. Ni maksudnya tuan-tuan apa? Bukan semua Allah pilih tuan-tuan. Kalau Allah pilih kita tuan-tuan, syukur banyak-banyak sangat. Yang seterusnya tuan-tuan, tidak ada jalan keluar daripada masalah. Ini tuan-tuan, surah Al-Baqarah di ayat 258 tuan-tuan ni. Kalau kita tengok satu kisah Namrud tuan-tuan ni, sombongnya Namrud tuan-tuan ni, sampai disebut tuan-tuan ni, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan Namrud ni tuan-tuan ni. Ni tuan-tuan, orang yang tak keluar daripada masalah ni, akhirnya tuan-tuan apa Namrud? Dia meninggal macam mana? Seekor nyamuk tuan-tuan, Allah masukkan dia telinga, mati. So maksudnya tuan-tuan, yang ni yang menyebabkan tuan-tuan, apabila tidak ada takwaan, dia akan jadi sombong hidup ni. Dan 6 tuan-tuan, akhir sekali tuan-tuan, apa kesan kepada orang yang tidak bertakwa? Menghidupkan akhirat yang gelap. Ni tuan-tuan, mudahlah tuan-tuan ni, kalau kau tak buat apa yang Allah suruh, kau tak tinggal apa yang Allah larang, kita pun tahu tuan-tuan apa ending kita di akhirat nanti. Itu tuan-tuan ni, saya ingat lagi kisah, kalau kita tak ada dosa ni tuan-tuan ni, mudah tuan-tuan Allah nak kabulkan doa kita. Ingat tak kisah Imam bin Ahmad Hanbal? Lalu kita dengar kisah ni tuan ni. Kisah Imam Hanbal ni tuan-tuan, saya ringkaskan cerita ni sikit tuan-tuan. Kisah Imam Ahmad Hanbal ni tuan-tuan, bagaimana Imam Hanbali ni tuan ni, satu hari dia keluar kepada satu kawasan, di luar daripada tempat dia nak menginap satu masjid, dan dia tidak dibenarkan untuk duduk di situ. Dan dia dijemput orang satu pembuat roti untuk duduk ditinggal di rumah dia. Pembuat roti tu tuan-tuan, dia ni tuan-tuan, masa dia tinggal dengan Imam Hanbal, semasa dia buat roti tuan-tuan, tak putus daripada mulut dia dengan surah dia baca istighfar. Astaghfirullahalazim, ampun ya Allah dosa aku, astaghfirullahalazim. Imam bin Ahmad Hanbal tanya kepada pembuat roti ni, dia kata, sepanjang tuan-tuan amalan yang kamu buat ini tuan-tuan, apa yang kamu dapat? Apa pembuat roti jawab? Dia kata, semua Allah makbulkan apa yang aku minta, dan tak ada pun yang Allah tak bagi apa yang aku mohon dengan amalan istighfar ini. Tapi dia kata, ada satu saja lagi yang belum Allah makbulkan doa aku. Apa dia kata? Aku teringin sangat, kata, nak jumpa satu ulama yang besar bernama Imam bin Ahmad Hanbal. Menangis tuan-tuan Imam bin Ahmad Hanbal tuan-tuan, sebab yang dia teringin tu jumpa adalah dia sendiri. Tuan-tuan, barulah dia bagi tahu kepada Imam bin Ahmad Hanbal, kepada pembuat roti, akulah Imam bin Ahmad Hanbal. Tengok tuan-tuan bagaimana tuan-tuan orang yang amalkan, Allah ampunkan dosa dia tuan-tuan. Imam tu tuan-tuan, yang dia teringin sangat nak jumpa, pergi ke rumah dia, Allah bagi sampai tera tu. Saya tuan-tuan teringat mak saya. Mak saya ni tuan-tuan, puluh tahun tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang. Kalau saya tanyalah dengan mak saya tuan-tuan, dulu kita muda-muda kita tak faham. Saya tanya dengan mak saya, ni, saya panggil mak saya mami lah, ni, bagi sikit ni amalan doa sikit, jemput, bagi doa, bagi makbul sikit doa ni. Mak saya daripada dulu ayat ni konsisten apa tuan-tuan? Oh, istighfar banyak-banyak Farid.
ayat dia. Sampai sekarang tuan-tuan, itulah ayat dia bagi dengan saya. Saya ni tuan-tuan baru aku faham, oh, maksud ni tuan-tuan, amalan istighfar ni tuan-tuan, kalau Allah ampunkan dosa kita tuan-tuan, barulah Allah akan tengok kita. Itu kalau kita buat tasawuf ni tuan-tuan, kan kita buat tahalli tuan-tuan, buat tahalli tu last kali baru tajalli. Kalau hati kita Allah dah buka tuan-tuan, hati kita ada nur, barulah Allah akan tengok kita dan sebagainya. Ini tuan-tuan kena carilah sikit tuan-tuan, belajar ni sikit. Dan tuan-tuan, saya ulang sikit tuan-tuan, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, apa akan jadi tuan-tuan ni? Pertama, kekosongan jiwa dan tekanan emosi. Yang kedua, kita langgar perintah Allah ni tuan-tuan, apa yang akan dapat? Mudah terjebak dalam maksiat dan nafsu. Yang ketiga, keruntuhan akhlak dan sosial. Yang keempat, rezeki tersekat, hidup tidak berkat. Yang kelima, tidak ada jalan keluar daripada masalah. Yang keenam, kehidupan akhirat yang gelap. Apa cadangan tuan-tuan untuk selesaikan sikit tuan-tuan, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Mau tak mau tuan-tuan, kita kembali balik kepada agama tuan-tuan. Bab akidah ni tuan-tuan, bab ilmu ni tuan-tuan, keimanan kita dengan Allah. Kita mengaji bab sifat 20 ni sangat penting tuan-tuan, untuk kita kenal siapa itu Allah tuan-tuan. Dan saya kadang-kadang ni tuan-tuan, sama sebutlah ni yang cerita kes Man tadi lah, dengan ayah dia tadi yang sebut tadi. Saya kadang-kadang minta maaf nak sebut tuan-tuan ni. Ini bukan saya bercakap online tuan-tuan, saya cakap diri saya sendiri. Ini kadang-kadang tuan-tuan, anak tuan-tuan belajar piano, sebulan 200-300 boleh bayar kan. Anak belajar tuan-tuan, nak belajar taekwondo 250 boleh bayar kan. Tapi ni tuan-tuan, nak bagi anak belajar agama RM50 pun berkira tuan-tuan. Tuan-tuan, saya senang tuan-tuan, kalau kita tak protect benda ni tuan-tuan, kita tak bagi dia tuan-tuan akidah yang betul kepada dia tuan-tuan, payah dia tuan-tuan. Dia tak ada halang tuan-tuan, dia tak ada protection tuan-tuan. Saya selalu ulang tuan-tuan, anak kita lepas SPM je tuan-tuan, umur dengan kita. Lepas tu dia akan keluar tuan-tuan, dia akan buat keputusan sendiri dalam hidup dia. Siapa nak jaga dia tuan? Kalau dia tak faham bab ilmu ni tuan, bahaya tuan. Itu penyakit yang paling bahaya pun tuan. Kencing manis tak bahaya, kencing kawan lagi bahaya Thomas. Kencing manis ni tuan 2 tahun hidup lagi tuan, kencing kawan ditipu 3 hari kena katok mati. Yang paling bahaya lagi tuan ni, penyakit apa tuan ni? Penyakit bodoh tuan, jahil tuan. Dia tak tahu tuan-tuan apa benda yang sepatutnya dalam hidup. Dia tak faham tujuan hidup dia tuan-tuan. Dia tak tahu matlamat hidup tuan-tuan. Dia tak tahu nak pergi ke mana arahnya tuan. Ini yang paling bahaya tuan. Na'udzubillah tuan. Selalu kita nak doa tuan-tuan, ya Rabbana atina fid dunya hasanah, nak berjaya dunia dan akhirat ni. Baik ni tuan-tuan. Baik, apa cadangan sikit tuan-tuan ni? Banyaklah tuan-tuan ni. Yang tadi saya sebut pada sikit. Itu pun ada sikit masa lagi tuan-tuan. Saya nak cerita sikit apa keberuntungan tuan-tuan. Kalau kita bertakwa kepada Allah ni tuan-tuan, apa dia? Seulang sekali lagi tuan-tuan, apa maksud takwa? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang dengan penuh ketaatan, dengan kepatuhan, dengan serta takut kita kepada dia. Senang. Seulang tuan-tuan ni. Apa kelebihan tuan-tuan kalau kita bertakwa kepada Allah ni? Pertama tuan-tuan, mendapat pertolongan Allah. Surah Al-Anfal ayat 8. Ini janji Allah tuan. Buat tuan-tuan, kan kita sebut intan sarullah, kamu jaga aku. Kamu jaga aku jaga kamu tuan. Dan selalu kita ni terlepas ni azan, sebelum hayya alal falah, dia pergi hayya alal salah dulu. Kau nak berjaya, kau jumpa aku dulu tuan. Ni tuan-tuan, Allah akan tolong kita tuan. Itu tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan ni. Kalau kita dengan orang alim ni tuan-tuan ni, hati-hati tuan. Kalau alim kita doa dia terima. Saya teringat lagi ada satu tok guru pondok tuan-tuan ni. Masa tu saya jumpa dengan dia. Saya ingat bila Syarif kita pergi sekali kot dengan Haji Faiz satu. Tuan, dia sembang saya sendiri tuan. Itu saya ingat tuan ni. Tu doa dia makbul ni tuan, sebab dia dekat dengan Allah ni tuan. Orang yang tak ada dosa ni. Dia kata ada satu orang ni tuan, cerita sikit tuan ni. Dia kata ada satu orang datang kepada dia. Dia kata, Syekh, dia kata, tolong doakan aku supaya aku dekat dengan Allah. Apa Syekh dia jawab tuan? Amin. Selesai. 2 minggu tuan-tuan datang balik. Dia kata, Syekh, ingat tak, dia kata hari itu saya pernah minta doa supaya dekatkan dengan Allah. Betul, saya ingat. Tapi dia kata lepas 2 minggu ni semua makhluk, kawan lari, kau kena fitnah, macam-macam aku kena, dia kata. Ingat tak, dia kata doa apa yang suruh minta dekat dengan Allah. Betul?
Dia kata sekarang makhluk semua dah lari, yang tinggal siapa? Allah. Ni tuan-tuan, orang-orang alim ni tuan-tuan, oi jangan jaga tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan ni? Sebab dia taat dia tu, makrifat dia dengan Allah sangat tinggi tuan. Ni mendapat pertolongan Allah. Yang kedua tuan-tuan, apa kelebihan orang bertakwa? Mendapat kemuliaan di sisi Allah kerana kemuliaan sebenar bukan pada harta dan keturunan, tetapi pada takwa. Tuan, Allah tak tengok harta kita tuan-tuan ni. Allah tengok takwa kita, Allah tengok keimanan kita kepada Allah. Yang ketiga tuan-tuan, apa kita punya ganjaran yang kita dapat? Diberikan ganjaran, diberikan jalan keluar daripada kesusahan hidup. Ni pada surah At-Talaq ayat 65. Yang keempat tuan-tuan, last sekali tuan-tuan, apa yang kita dapat? Keberuntungan pada kita yang bertakwa kepada Allah ini, dijanjikan syurga yang penuh nikmat. Pada surah Ali Imran ayat 3. Baik tuan-tuan, kita ada 2 minit lagi sebelum isyak. Cukup dah tu 2 minit. Baik, saya ulang sikit tuan-tuan ni, apa yang kita bincang hari ni tuan. Saya bincang hari ni tuan-tuan, 2 saja tuan-tuan. Satu tajuk yang berkaitan dengan takwa. Apa maksud takwa? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang dengan penuh ketaatan dan takut kita kepada Allah dan harap dia kepada kita, harap pada dia. Itu satu. Tuan-tuan, saya berkongsi sikit tentang surah Al-Talaq tadi. Yang kata ayat 1000 dinar tuan-tuan. Bagaimana Allah sebut tuan-tuan tuntutan kita, dan satu hadis daripada surah Bukhari tuan-tuan, hadis Bukhari, bagaimana tuntutan kepada kita tuan-tuan, agama kita, Nabi kita, Allah suruh kita bertakwa kepada Allah. Yang ketiga tuan-tuan, apa yang kita bincang hari ini, ada 6 tuan-tuan kesan daripada orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Apa dia tuan-tuan? Ada 6. Saya ingat saya dah sebut tadi ada 6 perkara yang saya ulang tadi. Yang seterusnya tuan-tuan, apa kaedah tuan-tuan nak selesaikan supaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Saya sebut yang nombor 5 tadi. The last sekali tuan-tuan, nombor 6 apa? Nombor 6 tuan-tuan, apa keberuntungan? Apa yang Allah ganjarkan, Allah beri kepada kita tuan-tuan kalau kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan perkara apa yang Allah larang. Baik tuan-tuan, saya ingat itu saja sedikit konsen saya pada hari ini. Maaf tuan-tuan, ampun dan maaf. Bukan niat saya nak mengajar, tapi lebih pada berkongsi. Yang mana baik itu datang daripada Allah dan kurang itu pada saya sendiri. Saya sudahi dengan tasbih kifarah dengan surah Wal-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.